Assalamualaikum, nama saya Muhammad Salim bin Razlan dari kelas DPM 3A. Assalamualaikum, nama saya Iqmal Hakim bin Halmizam. Saya daripada kelas DPM 3B. Assalamualaikum, saya Siti Ani Salwa binti Ismail daripada kelas DPM 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nasuliha binti Nordin daripada kelas DPM 3B. Nama saya Nur Azwani binti Abdul Aziz di kelas DPM 3E. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salim bin Razlan selaku pengacara Majlis Antar Muskil Ana Terangkan. Hari ini kita beruntung kerana kita mempunyai 4 panel jemputan dari Kolej Profesional Baitumal iaitu KPBKL. Tanpa melengahkan masa, mari kita berkenalan dengan panel jemputan kita. Yang pertama ialah Encik Iqmal Hakim bin Hairul Nizam, Encik Siti Nur Solehah binti Nordin, Cik Siti Anis Salwa binti Ismail dan juga Cik Nur Azwani binti Abdul Aziz. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah hukum pergi haji dan umrah sewaktu pandemik COVID-19. Tanpa melengahkan masa, saya memberi majlis ini kepada Encik Iqmal untuk menerangkan isinya dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus majlis. Hari ini saya akan menerangkan tentang mukadimah. Berdasarkan portal rasmi laporan COVID-19 bagi Kementerian Kesihatan Arab Saudi, sehingga 12 Jun 2020 sejumlah 116,021 kes positif COVID-19 telah dicatatkan di seluruh Arab Saudi dengan jumlah kematian seramai 857 orang. Kes positif COVID-19 di Mekah sahaja berjumlah 41,456 yang pulih seramai 30,554 dan kes aktif seramai 10,289. Manakala yang meninggal dunia adalah seramai 613 orang. Berdasarkan perangkaan daripada Kementerian Kesihatan Arab Saudi, kes positif COVID-19 masih menunjukkan peningkatan dari hari ke hari. Pada 26 Mei 2020, Kerajaan Arab Saudi mengumumkan beberapa kelonggaran perintah berkurung kecuali di Mekah di samping mengelakkan larangan umrah. Walau bagaimanapun dalam perkembangan terkini, Kerajaan Arab Saudi memutus untuk mengenakan kembali perintah berkurung di Jeddah untuk tempoh 15 hari bermula 6 Jun 2020 hingga 20 Jun 2020. Fakta di atas menunjukkan situasi penularan COVID-19 di Arab Saudi masih berada pada paras yang agak membimbangkan. Sehingga kini masih tiada sebarang pengumuman rasmi daripada Kerajaan Arab Saudi berkaitan kebenaran jemaah haji dari negara-negara luar untuk menunaikan haji bagi musim haji 1441 Hijrah. Namun begitu, kita amat optimis bahawa Kerajaan Arab Saudi sedang berusaha gigih dalam membuat keputusan terbaik
buat negaranya dan seluruh umat Islam, terutama dalam mengharungi suasana yang getir ini. Dengan kedudukan semasa ini, mendorong beberapa negara serantau seperti Indonesia, Singapura, Kemboja dan Thailand untuk mengumumkan penangguhan penghantaran jemaah haji bagi tahun ini. Ia mungkin dilakukan setelah pertimbangan segala sudut, terutama dari segi kesihatan jemaah haji negara masing-masing. Dalam situasi ini, sebagai umat Islam amat penting untuk kita bersikap tabayun, iaitu mendapatkan penjelasan dan bersangka baik terhadap segala tindakan yang diambil oleh pihak pemerintah. Kedudukan ibadat haji sebagai rukun Islam yang kelima tidak akan mudah ditangguh begitu saja kecuali dengan alasan dan justifikasi yang benar-benar kukuh. Sekian daripada saya. Terima kasih Encik Iqmal kerana menerangkan isi yang sangat padat di situ ya. Jadi bila bercakap tentang haji dan umrah, jadi apakah itu haji dan juga umrah? Haji ini dalam bahasa Arab adalah hajin, ialah ziarah dan ia dilakukan oleh umat Islam pada setiap tahun untuk pergi ke Mekah, iaitu di Arab Saudi, dan ia merupakan satu hari yang dicatat oleh dunia ialah hari terbesar untuk beribadah. Kerana setiap umat Islam di seluruh dunia berkumpul bersama-sama untuk melakukan haji. Haji ini ada seperti yang Encik Iqmal beritahu, haji ini merupakan rukun kelima yang wajib dilaksanakan seperti yang tertakluk dalam rukun Islam. Kewajipan agama ini hendaklah dilakukan oleh umat Islam sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup mereka bagi yang berkemampuan dan larat mengerjakannya. Manakala umrah boleh dilakukan setiap masa dan boleh lakukan banyak kali jikalau mampu. Umrah iaitu Umrah ialah menziarahi Baitullah seperti juga haji, tapi boleh lakukan berkali-kali di Mekah, dan ia juga dalam umrah juga adalah melakukan ihram, tawaf, sa'i dan bertahallul mengikut tertib. Itu adalah perbezaan haji dan juga umrah. Okey, saya memberi majlis ini kepada Nur Soleha untuk meneruskannya. Okey, baik. Terima kasih. Okay, saya akan menerangkan mengenai keadaan darurat. Okay, kena dengan tajuk kita hari ini iaitu hukum menunaikan ibadah haji dan umrah ketika wabak berlaku. Okey, bila kita faham mengenai tajuk, kita tahu ada keadaan darurat di situ iaitu ketika wabak berlaku. Jadi, kita kena faham wabak berlaku ni adalah satu keadaan darurat, dan keadaan darurat ini adalah keadaan yang bahaya atau kesukaran yang atas manusia sehingga akan menyebabkan berlaku kemusnahan terhadap atau orang kata mengganggu kerosakan kepada nyawa, anggota, maruah, akal, harta maupun perkara yang saling berkait dengannya. Okey, jadi hukum kat situ bila dia mengganggu pada perkara-perkara tersebut, ia adalah hukum harus meninggalkan sesuatu ibadat itu. Okey, hal ini telah dikatakan oleh Syekh Wabah Al-Zulhaili. Dia ada mengeluarkan satu perbahasan berkenaan darurat ini. Beliau berkata bahawa darurat ini merupakan konsep yang implikasinya atau tujuan dia adalah mengharuskan apa yang haram dan meninggalkan apa yang wajib. Walau macam mana pun, perkara ini bukanlah melanggar peraturan syarak. Namun sebaliknya ia amat mementingkan berkenaan dengan maqasid syariah. Jadi kemudaratan yang kita semua sedang hadapi ini iaitu kemudaratan iaitu keadaan darurat ini adalah di mana sekarang ini adalah kita mengalami penularan COVID-19. Jadi kita kena dahulukan perkara itu dan menolak daripada kemudaratan terus berlaku. Jadi seperti yang ada dinyatakan dalam satu hadis sahih daripada Rasulullah SAW, Rasulullah ada menyebut bahawa jika kamu mendengar penyakit taun melanda yang di suatu kawasan tersebut, janganlah kamu masuk ke kawasan tersebut, dan jika kamu yang berada di kawasan tersebut, maka janganlah kamu keluar dari kawasan tersebut. Maksud dekat sini, keadaan darurat yang kita hadap sekarang ni, kita kena
elak dulu daripada dia terus berlaku, jadi adanya penangguhan sementara. Okey, jadi mungkin panel seterusnya boleh terangkan secara lebih lanjut, jadi saya serahkan pada panel seterusnya. Terima kasih kepada Suleha atas penerangan yang padat tadi. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis kemampuan. Okay, jenis kemampuan terbagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama kemampuan secara langsung dan yang kedua kemampuan secara tidak langsung. Okay, yang pertama kemampuan secara langsung bermaksud seorang itu mampu melakukan sendiri ibadah haji dan umrah disebabkan masih berupaya, iaitu badan yang sihat, sanggup menempuh perjalanan dan melakukan kerja-kerja ibadah tersebut tanpa mengalami kemudaratan yang berat dan kesulitan yang tidak mampu ditanggungnya. Okay, yang kedua, kemampuan secara tidak langsung bermaksud seorang mu'alaf yang memiliki harta yang mencukupi untuk mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya, sama ada semasa dia masih hidup atau selepas dia meninggal dunia. Hal ini adalah kerana dia sendiri tidak berupaya melakukan disebabkan tua, berpenyakit dan seumpamanya. Dalam perbahasan fiqh terdapat satu lagi jenis kemampuan, iaitu kemampuan dari sudut keselamatan atau dipanggil al-istihah al-amniyah, iaitu aman atau selamat dalam perjalanan walaupun ia bersifat sangkaan kuat ke atas nyawa dan hartanya pada setiap tempat yang dilalui dengan keamanan yang munasabah baginya. Ini bermakna jika ia bimbang ke atas dirinya, isterinya atau hartanya sebarang bahaya daripada haiwan buas, musuh atau perompak jalanan dan tiada jalan lain selainnya, maka haji tidak wajib baginya kerana terdapat kemudaratan. Menurut Ashab al-Syafi'i, syarat wajib mengerjakan haji itu adalah selamat dalam perjalanan dari tiga aspek, iaitu nyawa, harta dan badak, iaitu yang berkaitan haji wanita dan kuta. Ini bermakna jika keselamatan daripada bahaya-bahaya berbentuk fizikal seperti perompak, musuh dan haiwan buas yang boleh menggugat nyawa dan harta benda boleh menjadi sebab haji tidak wajib, apatah lagi bahaya bersifat penyakit yang menjadi pandemik seperti COVID-19. Bahaya tersebut bukan sahaja berkemungkinan wujud ketika dalam perjalanan pergi dan balik, bahkan ia secara pasti sedang menular di tempat yang ingin dituju, iaitu Mekah Al-Mukarramah. Seterusnya keterangan akan diterangkan tentang penangguhan ibadah haji dan syarat SOP akan diterangkan oleh panel seterusnya. Terima kasih. Okey, kalau kita tengok macam penangguhan ibadah haji sebab keuzuran kan. Kalau penangguhan ibadah haji disebabkan keuzuran, kalau ikut pada pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, ibadah haji ni dia termasuk dalam kategori wajib muwasa'. Muwasa' ni maksudnya dia ada keluasan waktu untuk kerjakannya. Dengan maksud seorang yang telah memenuhi syarat wajib untuk tunaikan haji sebenarnya masih lagi tidak diwajibkan secara serta-merta untuk tunaikan haji. Macam dalam Imam Al-Nawawi menyatakan seperti berikut. Maksudnya apabila telah mempunyai syarat-syarat wajib haji, wajib ke atasnya secara tidak serta-merta al-tarahi sebagaimana yang dinaskan oleh Imam Syafi'i dan dipersetujui oleh asbabnya, kecuali Al-Muzani yang mengatakan ia wajib secara serta-merta. Maka berdasarkan pandangan muktamad dalam mazhab harus menangguhkan selepas tahun berkemampuan selagi mana dia tidak bimbang kepada halangan. Yang ayat ni kita boleh tengok dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Tapi walau bagaimanapun, dari segi keutamaan, sebenarnya bagi siapa yang dah sampai tahun yang mana dia berkemampuan untuk menunaikan haji,
orang tersebut disunatkan untuk tidak melewatkan atau tak tangguhkan ibadat tu sebab supaya diri dia tu boleh terlepas pada bebanan tanggungjawab mengerjakan fardu haji dan keluar daripada ulama yang mewajibkan secara serta-merta dalam segera mengerjakan ketaatan. Namun jika dia melewatkan dari tahun berkemampuan tetapi sempat mengerjakan haji tu sebelum dia meninggal dunia, maka dia tidak berdosa. Ini berdasarkan keadaan Rasulullah SAW sendiri yang mana menangguhkan haji ke tahun 10 Hijrah tanpa halangan. Akan tetapi penangguhan tersebut mestilah disertai dengan keazaman yang kuat untuk laksanakan haji yang tertangguh tadi tu pada tahun-tahun yang akan datang. Ini menunjukkan sebenarnya seorang yang menangguhkan pemergian haji ke tahun yang lain tanpa sebarang halangan tidak sesekali berdosa jika dia berazam untuk pergi ke tahun-tahun yang akan datang. Apatah lagi jika menangguhkan pemergian haji ke tahun yang lain disebabkan keuzuran tidak dapat dielakkan seperti wabak yang melanda seluruh dunia. Ada seorang penyelidik ni yang bernama Ibrahim Muhammad. Dia ni pernah buat kajian pada Februari 2020. Baru je tahun lepas kan. Februari 2020 yang mendapati bahawa sebenarnya pelaksanaan haji ni pernah ditangguhkan sebanyak 40 kali yang mana pertama sekali berlaku waktu 930 Masihi ketika golongan Syiah Karamilha mencuri Hajar Aswad dan kali terakhir pada 1987 disebabkan wabak meningitis. Wabak meningitis ni dia macam wabak keradangan dan melibatkan macam sumsum tulang badan. Mantan Mufti Mesir, Syekh Dr. Ali Jum'ah, berpendapat pula berdasarkan dia ada buat penyelidik yang mana dia kata penangguhan haji ni dia pernah berlaku sebanyak 22 kali. Terdapat beberapa musim tu yang ditangguhkan sepenuhnya, maksudnya tak buat langsung haji, dan sebahagiannya lagi adalah penangguhan separa. Penangguhan separa ni maksud dia macam jemaah haji daripada negara-negara tertentu ataupun dari pihak-pihak tertentu tidak pergi menunaikan haji. Kalau kita tengok punca kenapa sebenarnya ibadat haji ni tak dapat nak ditunaikan ataupun ditunaikan dalam keadaan yang sempurna adalah disebabkan oleh ketidakstabilan politik, peperangan, kekacauan ataupun wabak. Contoh, sebenarnya nak share sikit lah. Contoh, kalau kita tengok pada 865 Masihi haji dibatalkan setelah menyaksikan pembunuhan beramai-ramai di Arafah. Itu yang pertama. Dia ada banyak sejarah. Ni beberapa je. Lain daripada tu ada lagi pada tahun 930 Masihi yang golongan Syiah curi Hajar Aswad selama 22 tahun. Lepas tu menyerbu pula Masjidil Haram dan menganggap haji tu sebahagian daripada Syiar Jahiliyah. Dan ada juga pada tahun 1858 ada wabak yang meletus yang mendorong orang ramai untuk melarikan diri pada Hijaz dan mengasingkan diri. Malah pada tahun 1866 1000 jemaah haji meninggal dunia setiap hari kerana wabak yang serius. Dalam isu penangguhan mengerjakan ibadat haji ni, ia dilakukan bagi menyelamatkan rakyat daripada terkena risiko. Kalau macam kita sekarang ni, situasi kita COVID-19 yang boleh menyebabkan kematian. Ia sekali tidak membelakangkan prinsip utama iaitu memelihara agama. Dalam keadaan seseorang tidak mampu melindungi keselamatan dirinya daripada penyakit tersebut, maka ia tidak lagi termasuk dalam kategori berkemampuan. Tapi ada juga beberapa fatwa para ulama yang mana Setiausaha Agung Kesatuan Ulama Islam Sedunia, Syekh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qadari, ketika memberi fatwa berkenaan penangguhan haji disebabkan wabak penyakit, mengatakan akan tetapi yang paling tepat adalah bahawa jika wabak itu merebak secara pasti atau terbukti sangkaan yang berat menerusi pakar-pakar profesional bahawa jemaah haji atau sebahagian daripada mereka boleh ditimpa wabak ini disebabkan kesesakan, maka dibenarkan untuk melarang atau umrah buat sementara dengan kadar yang boleh dengannya untuk mengelakkan mudarat. Maksudnya dekat sini untuk kerajaan untuk menghalang ataupun melarang daripada melakukan ibadat haji atau umrah pada tahun yang mana kalau macam kita kan kena COVID-19 kan, diharuskan untuk kita tinggalkan sebab kalau kita buat kemungkinan besar kemudaratan tu boleh berlaku sebab kesesatan. Orang yang pergi haji umrah ni bukan sikit, ramai daripada negara-negara lain juga. Jadi bila ada kesesakan dekat yang jemaah yang ramai tu, kemungkinan besar boleh lagi
wabak yang ada tadi tu untuk terus menular di kawasan tersebut. Jadi untuk nak elakkan daripada kemudaratan tu berlaku, jadi untuk kita larang ataupun untuk tangguh sementara adalah dibenarkan. Para fuqaha telah bersetuju dengan keharusan meninggalkan ibadat haji ketika kebimbangan keselamatan perjalanan, bahkan kemampuan tidak tercapai kecuali dengan keselamatan dan keamanan. Dengan itu, wabak penyakit adalah termasuk daripada keuzuran yang dibenarkan untuk meninggalkan haji dan umrah dengan syarat bahawa kebimbangan tersebut berdasarkan sakaan yang kuat dan wujud penyakit atau penyebarannya kerana haji dan umrah. Maksudnya kat sini, macam yang tadi kita cakap tu lah. Kalau tengok tak Dr. Hisham kata apa, kena jaga SOP apa semua kan. Kalau kita buat haji umrah, ramai satu. Of course kat situ kita tak nak jaga penjarakan kita. Tu sebab dah yakin bahawa dengan syarat kebimbangan, kita bimbang kalau kita pergi ataupun kesesakan situ berlaku, wabak tu boleh menular dan kesihatan kita boleh merosot, kemudaratan kepada manusia. Tu sebab kerajaan Arab demikian itu dinilai oleh pakar daripada kalangan doktor dan laporannya dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi untuk melarang. Jadi kan hari tu kan tak pergi kan, tak buat haji kan tahun lepas kan. Sebab ni lah. So dalam kes dikekalkan pelaksanaan haji dan umrah tanpa halangan, ketika itu terpulang kepada negara yang tersebar padanya wabak untuk melarang jemaah haji atau melaksanakan ibadat haji. Kalau ikut mufti kerajaan Mesir, menjawab persoalan mengenai kemungkinan haji dan umrah ditangguhkan, mengatakan sebenarnya ia menepati maqasid syariah. Kemungkinan sebahagian orang akan rasa sedih sebab tak dapat nak tunaikan haji sebab ditangguhkan, sebab dilarang. Namun orang yang uzur diberi pahala atas keuzurannya. Lagi satu poin, yang mana ada orang akan tanya, habis tu macam mana kalau hukum pakai pelitup muka ataupun hidung waktu melakukan ihram? Kalau ikut pada Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-89, hari tu diorang bersidang pada 14 hingga 16 Disember, ini dah lama lah, 2009, yang telah membincangkan hukum memakai mask menutup mulut dan hidung bagi jemaah haji dalam ihram. Muzakarah berpandangan bahawa untuk mencegah penularan wabak yang boleh membahayakan nyawa dan kesihatan semasa menunaikan ibadah haji dan umrah boleh amat dituntut oleh Islam. Oleh itu, dalam keadaan di mana suatu penyakit itu telah menjadi wabak, Islam memberi pengecualian dan kelonggaran kepada para jemaah tu untuk menutup sebahagian muka dan walaupun ia merupakan perkara yang dilarang dalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi Muzakarah ni memutuskan bahawa pada 2009 Muzakarah memutuskan bahawa jemaah haji dan umrah ketika ihram diharuskan menutup sebahagian muka dengan memakai mask serta tidak perlu membayar dam. Tapi kalau ikut yang sekarang punya, kalau hari tu ada search pasal Mufti Kelantan, dia cakap kena bayar dam sekali. Yang ni 2009 dia kata tak payah bayar dam, tapi yang latest diorang kata kena bayar dam sekali saja. Keterangan dengan hujah diorang adalah disebabkan menjaga kesihatan badan, lebih-lebih lagi ketika kita kerjakan haji dan umrah di Mekah adalah sangat-sangat dititik beratkan oleh Islam. Oleh itu, jemaah perlu mengikut langkah-langkah pencegahan, terutama penggunaan mask bagi kesihatan diri mereka daripada dijangkiti. Ada juga seseorang lelaki yang berihram kan dilarang daripada menutup semua bahagian kepalanya atau sebahagian apa saja yang boleh dikira sebagai menutupnya, sama ada berjahit atau tidak. Semua larangan yang tadi tu, yang kepada lelaki tadi tu, dikecualikan jika terdapat keperluan yang memaksa. Seperti untuk tujuan perawatan. Kalau kita tengok dalam kitab karangan Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan mengenai larangan ke atas perempuan yang menutup seluruh anggota badan termasuk wajah ketika ihram perempuan adalah mukanya. Walau bagaimanapun, dalam keadaan macam mana ia dianggap sebagai satu bentuk keuzuran yang tidak dapat dielakkan kerana jemaah haji terpaksa menutup muka dan hidung sebahagian muka kerana disebabkan satu wabak, maka diharuskan bagi jemaah lelaki dan perempuan untuk menutup sebahagian mukanya. Macam tu. Okey, untuk yang berkenaan dengan tanggungjawab pemerintah akan diterangkan oleh rakan iaitu Soleha. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Siti Anisa Luar. Okay, saya sambung pada tanggungjawab pemerintah.
Okey, macam yang Siti Anis telah cakap tadi, dia ada kata yang mengenai SOP, pasal penangguhan. Jadi itu adalah salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ni merupakan orang yang kita sebagai rakyat ni kita perlu ikuti, kita perlu patuhi kerana kita ni hanya rakyat. Dan mereka bukannya sekadar mengeluarkan satu kenyataan, satu keputusan saja-saja. Mereka akan memikirkan mengenai maslahat berkenaan dengan maqasid syariah, dan yang paling penting adalah perkara-perkara tersebut sudah tentu memikirkan tentang kebaikan kita bersama. Jadi malah ada para jumhur ulama itu sendiri dia telah menetapkan bahawa segala tindakan yang ditetapkan kerajaan wajib kita ikuti. Itu adalah salah satu perkara yang taat lah. Jadi saya terus kepada Nur Azwani, mungkin ada sumber-sumber yang boleh dikuatkan lagi mengenai isi kita. Saya serahkan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terdapat 4 sumber yang mana daripada Al-Quran, hadis dan juga kita boleh panggil sunnah, dan seterusnya daripada jumhur ulama. Okay, daripada dalil Al-Quran untuk haji dan juga umrah, yang mana dalil ini daripada Al-Quran, daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Imran ayat 97 mengenai tentang haji. Okey, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitul Allah, maksudnya rumah Allah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Okey. So kita akan pergi ke seterusnya, iaitu dalil untuk bagi umrah, yang mana daripada surah Al-Baqarah ayat 196. Okey. Allah SWT telah berfirman juga, dan sempurnakanlah ibadah haji dan juga umrah kerana niat kerana Allah SWT. Okey, jadi iaitu ini pengertiannya, maksudnya ini memerintahkan supaya ibadah haji dan juga umrah ditunaikan oleh setiap umat Islam. Okey. Umat Islam dan juga bagi mukallaf yang menunjukkan kewajipannya. Okey, itu adalah untuk umrah. Dan juga manakala haji pula, tentang pengertian surah tadi, iaitu ini secara jelas menyatakan kewajipan haji ke atas golongan yang mempunyai kemampuan untuk mengerjakan haji. Okey, kita akan pergi ke sumber yang seterusnya, iaitu As-Sunnah, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis baginda, Islam terbina di atas 5 perkara, yang mana bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ikut Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW, iaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua adalah mendirikan solat, dan yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, dan yang keempat adalah menunaikan haji ke Baitul Allah, maksudnya rumah Allah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Okey, itu ini adalah daripada haji, dan seterusnya kepada untuk hadis bagi umrah pula. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan daripada Aisyah sendiri, beliau berkata, yang mana wahai Rasulullah, adakah diwajibkan kepada wanita iaitu untuk jihad? Okay. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda,
jihad untuk jihad yang tidak bertempuran, iaitu haji dan juga umrah. Okay. So untuk bagi riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang haji daripada ulama sendiri, hadis ini menunjukkan bahawa haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi umat Islam. Okay. So riwayat bagi as-sunnah pula, riwayat bagi untuk umrah, yang mana hadis ini daripada riwayat Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi. Okay, hadis ini menjelaskan bahawa kaum wanita diwajibkan melakukan jihad dalam bentuk ibadah haji dan juga umrah. Okay, ia menunjukkan kedua-dua ibadah tersebut wajib dilaksanakan oleh kaum wanita dan juga lebih-lebih lagi lebih-lebih lagi oleh kaum lelaki sendiri. Okay. Dan itu daripada riwayat hadis. So daripada ijma' ulama, okay, para ulama telah sepakat yang mana pada majoriti bahawa haji diwajibkan ke atas setiap Muslim cukup syarat-syaratnya. Okay. Dan hukum bagi haji dan umrah juga, haji wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang cukup syarat-syaratnya. So ia merupakan salah satu rukun Islam dan juga mengingkari kewajipan boleh membawa kepada kekufuran. Okay. Saya akan bagi kepada panel yang seterusnya tentang sumber yang tidak disepakati. Okay. Terima kasih Nur Azwani. Kita sambung kepada sumber dalil-dalil yang tak disepakati. Okey, kat sini kita ambil dua sumber dalil ni, iaitu istihsan dan juga al-mursalih mursalah. Jadi dekat sini kita tengok dekat dalil yang pertama, sumber yang pertama iaitu istihsan. Istihsan ni secara ringkas je, maksudnya mengubah hukum tu, mengubah hukum asal itu kepada hukum baharu kerana menganggap hukum yang terbaru adalah yang lebih baik. Macam keadaan yang kita hadapi sekarang ni, kita menangguhkan ibadah haji umrah mungkin adalah lebih yang terbaik kerana kita memikirkan kepentingan bersama, kepentingan semua orang supaya penyebaran wabak itu tidak terus berlaku. Okey, kemudian seperti biasa dalil yang tidak disepakati, ada ulama yang menolak, ada ulama yang menerima. Jadi sumber dalil hukum yang kedua adalah al-musallim musallah. Dekat sini masalah itu sendiri membawa maksud kebaikan. Jadi dari segi istilah ia adalah sesuatu kemaslahatan mengenai hukum cara yang tidak disyariatkan oleh syarak, juga tiada dalil syarak yang menunjukkan ada atau tiada hukum tertentu. Jadi bagi dalil hukum ini ia mementingkan berkenaan dengan maqasid syariah. Jadi taraf maqasid syariah itu berada di daruriyat, iaitu ia memikirkan mengenai kemaslahatan manusia dari segi agama, nyawa, keturunan, harta dan juga akal. Jadi di sini seperti yang kita tahulah, kita terpaksa penangguhan, terpaksa ikut melakukan ibadah itu secara penjarakan semua. Jadi kita telah pemerintah telah mengubah hukum-hukum itu. Jadi ada ulama yang menerima, ada ulama yang menolak. Seperti ulama yang menerima, mereka berpendapat bahawa syarak sentiasa menjaga kemaslahatan manusia. Jadi boleh mengamalkan berkenaan dengan hukum ni, dan semua hukum berdasarkan nas, ijma' dan qiyas mengandungi maslahah atau menjaga kepentingan manusia. Jadi ulama yang menerima beranggap yang jika kita mengubah hukum, mesti kita memikirkan berkenaan dengan kepentingan bersama. Jadi ulama yang menolak mengatakan bahawa beramal dengan masalah mursalah membawa kepada berlainan hukum dengan sebab berbeza zaman. Mungkin
mereka tak merasa dalam keadaan begini. Jadi syarat dalil sumber hukum ni boleh diamalkan, namun dengan syarat segala kemaslahatan dalam penetapan hukum mestilah benar-benar bertujuan untuk memberi manfaat serta menolak kemudaratan. Jadi seperti yang kita telah bincangkan, kita berkenaan dengan kemudaratan ni memang kita akan menolak kemudaratan, jadi kita boleh menggunakan sumber-sumber dalil-dalil ini. Jadi saya serahkan itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Jadi itu saja untuk segmen pertama. Jadi kita akan sambung sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Anta muskil ana terangkan. Sekian. This is the number one trusted brand. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Baiklah, di segmen kedua. Jadi di segmen kedua adalah segmen di mana kita akan menanyakan soalan kepada panel jemputan. Jadi mari kita mulakan. Jadi soalan pertama ialah daripada Cik Imran. Jadi soalan dia berbunyi begini. Apakah perbezaan minta maaf. Apakah syarat wajib bagi haji dan umrah dalam Islam? Soalan ini ditujukan oleh Cik Nura. Okay, terima kasih. Syarat wajib haji dan juga umrah. Kita dapat enam syarat. Yang pertama adalah Islam. Islam adalah untuk bagi orang Islam, yang mana untuk orang kafir dan juga murtad tidak wajib menunaikan haji dan juga umrah, kerana ibadat ini mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Yang kedua adalah baligh. Baligh mana tidak wajib ke atas kanak-kanak, yang mana tetapi bagi kanak-kanak yang mumayyiz, mumayyiz ni maknanya kanak-kanak yang boleh berfikir untuk, maksudnya berfikir antara kebaikan dan juga keburukan. So dia dapat faham dan juga berfikir ke arah kebaikan dan juga keburukan. Tapi ibadah haji dan umrah yang mereka lakukan itu adalah sah, tetapi ia tidak menggugurkan kewajipan haji dan umrah mereka selepas balik. Yang ketiga adalah berakal. Berakal juga tidak diwajibkan ke atas orang yang gila dan tidak waras, kerana mereka tidak boleh, maksudnya kerana mereka tidak boleh membezakan antara perkara yang salah dan juga yang betul. Yang keempat adalah merdeka. So maknanya tidak wajib ke atas golongan hamba, kerana mereka adalah golongan yang maksudnya tidak memiliki harta. Bahkan mereka tu pula mempunyai, maksudnya mereka tu dimiliki oleh tuan mereka sendiri. Yang kelima adalah aman dalam perjalanan. Jika terdapat perkara-perkara yang boleh macam membinasakan diri seperti yang telah diterangkan oleh panel Ikmah tadi, maksudnya nyawa dan juga harta di tengah perjalanan, contohnya macam dalam peperangan. So bagi mereka untuk menunaikan haji itu tidak diwajibkan. Yang keenam adalah berkemampuan. Yang mana berkemampuan ni bagi adalah istita'ah. Berkemampuan ni untuk melakukan haji dan juga umrah, sama ada melakukan sendiri atau juga mewakilkannya kepada orang lain, dan hal tersebut yang mana telah diterangkan oleh panel Ikmah sendiri tadi. Itu juga daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Nura. Jadi soalan seterusnya adalah daripada Cik Irfan. Jadi soalan ini ditujukan oleh Cik Anis, ya.
Jadi soalannya berbunyi begini. Soalannya, apakah hukum menunaikan haji umrah ketika wabak COVID-19 sedangkan yang sedang berleluasa? Okey. Soalan apa tadi? Okey, soalan dia berbunyi begini. Apakah hukum menunaikan haji dan umrah ketika wabak COVID-19 ini sedang berleluasa? Okey, macam yang Anis terangkan tadi, kan kalau dia ringkas tau sebab tadi yang bebel lah tadi. Kan tadi Anis ada cakap kalau disebabkan ada wabak yang melanda, semua berpandangan bahawa boleh diharuskan untuk ditinggalkan untuk buat ibadah haji dan umrah tu kalau ada wabak ataupun berlaku keuzuran, boleh sama ada kita nak tinggal, diharuskan untuk tinggalkan ibadah tersebut. Macam tu. Kalau yakin yang wabak tu boleh membawa kepada kemudaratan diri kita. Macam tu. Tu je. Okey, terima kasih Cik Nura. Jadi, soalan ni adalah untuk Cik Anis. Minta maaf. Jadi, soalan ini ditujukan oleh Encik Nura. Okey, soalan kedua oleh Cik Nura. Jadi, apakah rukun haji dan rukun umrah? Soalan ini adalah daripada soal Nur Aminah. Soalan daripada Cik Nur Aminah ditujukan kepada Cik Nura dan soalan dia berbunyi, apakah rukun haji dan rukun umrah? Okey, untuk bagi terima kasih atas soalan tersebut. Okey, bagi rukun haji yang mana terdapat 6 rukun haji, iaitu yang pertama adalah niat ihram, dan yang kedua adalah wukuf di Arafah. Okey, yang ketiga adalah tawaf, dan yang keempat adalah sa'i, dan yang kelima mencukup, dan yang keenam adalah tertib pada kebanyakan rukun tu. Maksudnya tertib semua tu lah. Okey, yang seterusnya adalah rukun umrah, yang mana rukun umrah dia terdapat perbezaan sedikit saja, yang mana yang pertama niat ihram juga, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat adalah mencukur ataupun menggunting rambut di kepala. Okey, yang kelima adalah tata tertib. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Cik Nura. Sekali lagi terima kasih. Jadi, soalan seterusnya daripada Amir Irfan. Dia kata ditujukan oleh Cik Solehah. Dia kata, saya tak faham. Adakah Cik Solehah rasa penangguhan sementara bagi ibadah haji ini adalah jalan terbaik? Okey, terima kasih atas soalan yang baik. Okey, bagi soalan tu, penangguhan adalah jalan yang terbaik atau tidak? Ia sebenarnya adalah jalan yang terbaik. Kerana apa? Itu adalah salah satu kita panggil satu idea, salah satu cara untuk kita daripada salah satu cara daripada biarkan wabak itu terus tersebar. Jadi keputusan ini bukannya keputusan yang saja. Namun keputusan telah dibincangkan bersama dengan bukan satu negara saja, malah satu dunia telah berpendapat untuk melakukan penangguhan sementara. Jadi keputusan ini adalah salah satu keputusan yang baik kerana secara tidak langsung ia dapat menjaga imej Islam daripada kita tengok kan bila wabak ni tersebar kita akan menyalahkan setengah pihak. Jadi bagi ia berada dalam keadaan yang baik, kita ambil cara untuk melakukan penangguhan sementara. Itu jawapan daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Anis. Jadi, soalan ketiga. Masih lagi untuk Cik Nura. Wah, betul korang target Cik Nura ni. Jadi, soalan ketiga Cik Nura. Apakah perbezaan waktu haji dan umrah? Ya, Cik Nura. Okay. Soalan simple je. Terima kasih. Okey, perbezaan waktu bagi haji dan juga umrah. Yang mana haji ni hanya boleh berniat haji pada bulan Syawal dan juga Zulkaedah
dan 9 hari terawal daripada bulan Zulhijjah. Okey, yang seterusnya adalah umrah. Okey, waktu untuk umrah ni boleh dilakukan pada bila-bila masa, kecuali bagi orang yang telah berniat ihram lagi. Maksudnya bagi orang yang telah berniat ihram haji. Okey. Itu je daripada saya. Okey, terima kasih Cik Nura. Walaupun soalan simple, jawapan sangatlah padat. Okey. Jadi untuk soalan terakhir untuk Encik Ikmal daripada siapa ni? Novan. Jadi soalan dia, Novan berkata, apakah impak yang berlaku sewaktu melakukan haji semasa pandemik COVID-19? Terima kasih kepada soalan yang diberi. Okey, impak yang saya dapat lihat ialah kerajaan telah mengeluarkan beberapa syarat dan caj tambahan baru yang akan dikenakan kepada bakal haji sepanjang musim haji. Antara syarat ialah para bakal haji Malaysia harus sentiasa diingatkan untuk lebih bersedia dari segi kesihatan fizikal dan mental. Dan biasakan diri dengan norma baru bagi memudahkan para bakal haji menyesuaikan diri jika terpilih mengerjakan ibadat haji. Manakala caj tambahan akan dikenakan kepada bakal haji dan bakal haji perlulah bersedia dari segi kewangan bagi memenuhi ketentuan ini nanti. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Encik Ikmal. Jadi segmen kedua kita berakhir di sini saja. Jadi jangan ke mana-mana, Antar Muskil, Ana terangkan. You can earn a free pizza after just 6 orders of $10 or more with Domino's Piece of the Pie Rewards. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segmen terakhir kita atau segmen kesimpulan. Jadi di mana semua panel hakim dan juga saya akan memberi kesimpulan yang terakhir dari untuk tajuk kita iaitu hukum pergi haji dan umrah sewaktu pandemik COVID-19. Jadi tanpa membuang masa, mari kita memulakan. Jadi saya akan memulakan dahulu iaitu daripada hujah-hujah panel jemputan kita. Jadi kita boleh nampak bahawa penyakit COVID-19 ini adalah satu penyakit yang dikatakan sangat berbahaya, telah membunuh beribu-ribu nyawa. Dan daripada pendapat saya bahawa penyakit ini tidak boleh dibawa main dan kita haruslah berusaha untuk mengelakkan penyakit ini. Dan kita boleh lihat ekonomi sekarang sangat teruk dan juga apa yang kita boleh lihat, setiap negara telah berlumba-lumba untuk mencari vaksin untuk COVID-19 ini. Dan Allah telah sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan penyakit itu juga mempunyai penawarnya. Okey, itu saja daripada saya. Saya memberi kepada panel yang seterusnya. Itu Ikmal. Okey, pada pendapat saya kepada bakal haji dan umrah yang dapat pergi menunaikan haji dan umrah perlulah sentiasa menjaga kesihatan diri dan mengikut SOP yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bakal haji dan umrah juga perlulah menjalani ujian COVID-19 sebelum menunaikan haji dan umrah supaya tiada gejala-gejala yang boleh menyebabkan penularan COVID-19 semasa melakukan haji dan umrah. Okay, itu saja daripada saya. Okey, itu minta maaf ada masalah internet. Jadi terima kasih Ikmal. Jadi kita teruskan dengan Cik Soleha ya. Dan seterusnya Cik Soleha, minta maaf ya. Cik Hanis.
Okey, terima kasih. Akhir kata, kita sama-sama berdoa semoga Allah SWT ni segera mengangkat wabak COVID-19 daripada terus menjangkiti umat manusia. Semoga dua kota suci umat Islam iaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah sentiasa dipelihara oleh Allah SWT dan akhirnya umat Islam akan kembali menunaikan haji dan umrah dalam keadaan yang aman dan selamat pada tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Nura dan seterusnya adalah Encik Anis. Terima kasih dan seterusnya adalah Encik Nura. Okey, kesimpulan daripada saya, sama-samalah kita jaga diri dan juga mungkin ada hikmah di sebalik ujian yang wabak menular di negara kita. So sama-sama kita berdoa dan jaga diri, sentiasa bersih tangan dan juga sentiasa memakai mask dan senjata yang paling kuat untuk umat Islam adalah berdoa. So sama-samalah kita berdoa agar wabak tersebut terhindar daripada kita, jauh daripada kita, kerana semua ini adalah ujian daripada Allah SWT. Kerana Allah SWT takkan uji seseorang itu, hamba itu, melainkan berkemampuan hamba tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Nura dan majlis ini diakhiri dengan kesimpulan daripada Encik Anis. Sorry. Saya sambung ya. Tak maaf Okey, saya sambung untuk kesimpulan secara menyeluruh. Okey, saya sokong dan saya setuju dengan kesimpulan kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh panel-panel lain tadi. Namun kesimpulan secara menyeluruh, bila kita tengok mengenai tajuk kita, mengenai hukum pergi haji dalam keadaan darurat ini, kita tengok dari segi asal hukum tu adalah menunaikan haji dan umrah ini adalah salah satu hukum fardu ain. Jadi bagi sesiapa yang mampu boleh pergi dan yang tidak mampu boleh menunggu lagi kan. Jadi hukum melakukan ibadah haji dan umrah masih lagi di bawah hukum wajib muwassa, iaitu yang berkemampuan boleh pergi dan yang tidak boleh menunggu. Namun kita yang berada dalam situasi macam ni, kita yang dilanda wabak ini, kita perlu tinggalkan daripada hukum harus ditinggalkan. Tadi kita telah bertukar kepada wajib ditangguhkan kerana wabak ini. Jadi kesimpulan dia dekat sini, apa pun keputusan, apa-apa pun fatwa yang dikeluarkan, kita sebagai Muslim, kita rakyat, kita perlu patuhi. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Soleha. Jadi berakhirlah majlis kita dengan ini. Dengan ini patuhilah SOP kita, jaga kita. Sekian, terima kasih. Anta muskil, ana terangkan.